Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam kelas yang berikutnya untuk sama-sama kita membaca dan membincangkan mengenai kitab kita, buku kita Al-Manahij Al-Islamiyah, yang mana kita akan bincangkan mengenai bab baru kita, iaitu At-Ta'rif li sanah ar-rabi'ah. Lisan Rabi'ah, kitab kita ni dalam untuk tingkatan 4, yang mana ini adalah babul akhir dalam silibus kita. Kita terus tengok pada muka yang seterusnya, yang mana sebelum ni kita dah pun belajar mengenai beberapa perkara yang dipanggil sebagai pengenalan dalam ilmu mantik, yang memang wajiblah dihafal semua ta'rif-ta'rif yang ada di dalam bab-bab tersebut. Apa itu nasya'ah dia, perkembangan ilmu mantik, lepas tu apakah ilmu mantik sendiri, apakah kepentingan ad-dilalah, lafaz terbahagi kepada berapa lafaz, terbahagi kepada berapa ad-dilalah. Lepas tu kita belajar dah kulliyat al-khams, pecah kepada berapa kuliah khams. Ada yang jawab 6, ada yang 7. Walaupun hakikatnya namanya dah pun 5. Jadi 5 sahaja. 5 sahaja pecahan dia, dan ada nama-nama dia: an-naw', al-fasl, al-jins, al-ardul 'am wa 'ardul khas. Itu perlu pengulangan dan perlu diulang-ulang sehingga kita lazim untuk menyebut dia, dan kita pula juga boleh menulis dengan baik perkataan-perkataan tadi, insya-Allah. Wahazal yawm nabahas an ta'rif. Kita nak cerita pasal ta'rif. Ma huwa ta'rif? Huwa bayan haqiqah asy-syai' aw al-idah ma'nahu wa yusamma bil mu'arraf aw al-qawl asy-syarih, iaitu menerangkan hakikat sesuatu atau idah makna, menerangkan menjelaskan maknanya, dan namakan dengan mu'arraf dan juga qawl asy-syarih. Baik. Apa ni, ambil dulu makna ta'rif. Ta'rif kepada definisi kepada ta'rif. Hanya silap. Nanti tengok baik-baik kalau ditanya ma ta'rif li ta'rif. Bukan dia nak ta'rif apa, ta'rif li ta'rif lah. Maka dia nak definisi kepada ta'rif, perkataan ta'rif itu sendiri. Baik. Syurut ta'rif. Dia kata ta'rif ini adalah penjelasan terhadap suatu perkara dengan menyatakan sifat dan juga unsur asasi yang dapat membezakan dengan benda lain. Itu adalah ta'rif, dia kata. Maksudnya definisi, penerangan, itu ta'rif lah. Maka dia ada syarat-syarat ta'rif. Ma huwa syarat? Di situ diberi sittah syurut li ta'rif. Al-awwal an yakun muttaridan am mun'akasan. Ustaz tak nak terangkan dia, kamu cari sendiri makna dia. Sebabnya kalau diterangkan tanpa penjelasan contoh, dia agak pening lah. Jadi Ustaz nak cepat saja sini, dan memang dalam buku ni dia bagi banyak tu je. Jadi kita tak payah tambah kepeningan kita lagi. Untuk video ni saja kamu perlu hanya tahu dan dengar dulu dan hafal dia sebiji-sebiji macam tu lah, sebab disyaratkan. Maka syarat yang kedua, yakunu zahiran. Terang yang ni sikit lah. Sebab yang ni sebab apa dikata zahir? Zahiran itu sebabnya dalam mantik kita bercakap mengenai apa yang zahir saja, tidak bercakap apa yang tak ada. Seperti yang sebelum ni Ustaz pernah kata bahawa kita dalam ilmu mantik, orang ahli mantik manatiqah, mereka tidak percaya dengan alam ghaib kebanyakannya, kerana mereka hanya mengambil apa yang ada depan mata, zahiriah saja. Maka yakunu zahiran, dikata ini daripada ilmu mantik lah, yakunu bi tariqil majaz al khali anil qarinah. Adanya qarinah, rasa nak terang pula. Tak apalah, mana yang terang tu teranglah dia, yang tak terang teranglah, carilah dia. Tak boleh bagi semua, kan? Baik, al-khali anil qarinah, dia boleh jadi dia majazi, tetapi adanya qarinah dia ada
hubung kait dia yang menceritakan mengenai majaz tadi. Manakala yang keempat, alla yatawaqqaf ma'rif at-ta'rif 'al ma'rifatul mu'arraf. Baik, yang kelima, alla yashtamil at-ta'rif 'al hukm al-mu'arraf. Yang keenam, alla yashtamil 'ala aw allati lisyak aw libham. Kalau ada aw tu dia kata lisyak aw ibham. Ini ada nanti insya-Allah. Jadi Ustaz terang. Yang ni. Jadi kamu cari sendiri syurut ta'rif, makna-makna syurut ta'rif itu. Insya-Allah kita akan bincang dalam kelas nanti untuk bab ini. Mengenai seterusnya kita tengok sebabnya belakang itu ada ta'rif al-mantiqi bil haddil wal rasm. Ya, sebelum ni kita dah tengok sedikit mengenai sebenarnya kita jumpa sebelum ni sebenarnya ni. Jadi yang ini nak jelaskan lagi. Yang qasimut ta'rif ila nau'ain. Dua nau' iaitu dipanggil sebagai al-had dan rasam. Dia kata manakala had terbahagi pada dua iaitu dipanggil tam naqis. Bil had tam bil had naqis. Manakala rasam bersama bil rasm tam bil rasm naqis. Ada jadi empatlah. Baik, kita tengok satu-satu. At-ta'rif bil hadd tam. Hadd tam. Apa itu hadd tam? Dia kata wa ta'rif bil jinsun wal fasl qaribain. Iaitu ta'rif jenis dengan fasal qaribain. Apa qaribain ni? Dua-duanya adalah dekat. Apa dekat? Ta'riful insan bi annahu hayawanun natiq. Maka kita ketahui al-insan di annahu haiwanun natiq, iaitu haiwan yang berkata-kata. Al-insan haiwanun natiq. Tengok pada buku kamu tu, al-insan haiwanun natiq dia kata. Maka bila kita dengar haiwan dengan natiq, itu adalah kedua-duanya adalah jinsun qarib wa faslun qarib. Sebelum Ustaz terang yang tu, Ustaz suka lompat dulu. Ke ma'anil mufradat. Kita tengok dulu pada fi safha 40 itu jenis. Sebelum ini dalam kulliyat khamsah kita dah belajar jenis, fasal, nau' dan ardun am, ardul khas. Tapi dia tak sebut di bahagian tersebut mengenai pecahan. Sebenarnya setiap jenis, setiap daripada kulliyat khamsah itu ada pecahan-pecahan dia. Setengahnya ada yang pecah. Kita tengok situ. Jenis pecah kepada, kalau ikut hakikatnya dia pecah pada 3. Setengah pendapat mengatakan 3, iaitu qarib, ba'id dan juga wasil. Tapi dalam buku kamu dia 2, iaitu qarib dan juga ba'id. 2. Maksudnya ambil 2 lah. Kamu punya pendapat dia guna qarib dan juga ba'id, iaitu jenis qarib dan juga jenis ba'id. Manakala fasal, sebelum ni dalam kulliyat khamsah, fasal terbagi pada 2, iaitu qarib dan juga ba'id. Fasal adalah merupakan ciri pembezaan yang terdekat, dia kata, kalau qarib. Manakala ba'id ialah fasal yang menjelaskan ciri yang jauh. Manakala khas ardul am wa ardul khas, itu pecahan dia, iaitu sifat yang dikhususkan terhadap suatu hakikat yang dapat membezakan daripada hakikat lain. Itu khas. Dan yang maksudnya dia cerita pasal yang pasal nau' saja. Baik. Jadi ambil itu pecahan-pecahan dia tu, sebabnya nanti disebut pecahan-pecahan tu. Jadi Ustaz beritahu dulu untuk kamu tahu bahawa dia ada pecahan-pecahan. Maka di dalam ta'rif bil haddam ini adalah jenis qarib. Dia kata al-insan haiwanun natiq, maka ini kita katakan jenis haddam. Had tu apa? Had tu bagus penyusun kita, dia letak terjemahan apa makna had itu. Had itu dia kata penjelasan dengan sempurna mengenai hakikat suatu perkara yang hendak ditarifkan. Manakala ta'rif ras, kita ambil tu pengertian yang tidak membawa sifat dirinya atau zatnya, tetapi ia hanya bergantung kepada sifat-sifat khusus sahaja. Baik.
Nanti kita tengok dalam rasam. Baik. Manakala sekarang kita cakap mengenai hadut tam. Mana hadut tam ini adalah yang sempurna sifatnya. Apa yang sempurna ta'rifan dia. Ya, bila kita kata al-insan, dia adalah haiwanun natiq. Dan bila kita tengok apa itu haiwan, haiwan adalah jenis qarib. Qarib kepada al-insan. Qarib kepada al-insan tadi. Sebabnya jenis, susunan jenis sebenarnya dia ada jenis, dia tu ada turutan jenis itu. Jadi jenis itu dia kata haiwan itu dekat dengan jenis qarib, haiwan al-insan. Baik, manakala faslun qarib, natiq juga faslun qarib, iaitu bila disebut natiq, dia dekat dengan manusia. Natiq sebab sebenarnya banyak lagi, antaranya hasas ataupun nabat. Jadi yang itu dipanggil ba'id, jauh. Nanti kita tengoklah. Jadi yang ni kata kalau dekat macam ini, maka dia dipanggil haddut tam. Ambil yang tu dulu, haddut tam. Manakala ta'rif bi haddun naqis, apa yang naqis ni? Wa ta'rif bi jinsun ba'id wa faslun qarib atau bil faslil wahdah. تعريف مثال dia تعريف الإنسان بأنه جسم حي ناطق أو الإنسان الناطق. Yang dipanggil naqis ini kerana dia menyandarkan dengan jenis yang ba'id, yang jauh, iaitu dia kata al-insan jismun hayyun natiq. Insan adalah jisim yang hidup. Hayyun itu sebenarnya pun satu jenis. Jadi jinsun hayyun natiq. Jinsun hayyun itu adalah jenis yang jauh. Sebabnya yang dekat dia adalah haiwan tadi. Jadi bila dikata hayyun, jismun hayyun, maka itu ba'id. Bila ba'id, maka penerangan dia mungkin bila kita kata boleh tersasar daripada pemikiran idrak kita. Kerana ini ta'rifan yang jauh daripada penceritaan mahiyah kita, iaitu al-insan tadi. Manakala natiq disandar kepada natiq fasl qarib. Jadi itu adalah dipanggil sebagai haddun naqis. Ataupun boleh jadi haddun naqis juga jika seandainya dia kata al-insan natiq, dia sandar terus kepada fasal, maka ini dipanggil hadd naqis. Nampak beza dia? Yang tadi hadd tam, hadd tam dia ada jinsun qarib dan juga faslun qarib. Baik. Manakala ta'rif bi rasm tam adalah wa ta'rif bi jinsun wal khas. Iaitu ta'rif jenis dan juga khas. Apa itu? Misal ta'rif al-insan bihi annahu haywanu dhahik. Maka al-insan, insan, kita cerita pasal insan ini, ta'rif dia adalah haywanu ad-dhahik. Dia kata haiwan adalah jenis, lepas tu dia terus kepada ad-dhahik khas, iaitu ardul khas. Maka ini dipanggil ar-rasm tam. Disandar terus kepada khas. Kalau ini dipanggil, ingat, ini dipanggil bi-ta'rif, at-ta'rif bi-rasm tam. Maka ta'rif bil hadd tam huwa al-akmal anwa' at-ta'rif wa yashtahiru fil mantiq. Manakala dalam ilmu mantik yang paling sempurna, yang dipanggil ayat yang definisi yang sempurna, yang cantik, yang baik, ialah terdiri daripada definisi haddut tam. Haddut tam ini adalah definisi yang paling baik, iaitu kalau disebut al-insan, apa dia al-insan? Haiwanun natiq, maka dia adalah sempurna. Kalau kita kata al-insan haiwanun dhahik, dia tak sempurna. Dia rasm tam, tapi dia bukan hadd tam. Dia rasm tam saja, rasam saja. Dia hanyalah penulisan yang baiklah. Kalau kita dengar dia dah haiwan, lepas tu dhahik, dia ada sifat ketawa, tapi dia tak sempurna seperti haddut tam tadi. Manakala yang terakhir, ta'rif bil rasm naqis yakun bil khas wahdaha, yang dia sandar terus kepada khas, iaitu ardul khas saja. Contohnya al-insan dhahik. Al-insan dhahik disandar terus kepada al-insan dan dhahik terus. Maka ini dipanggil sebagai rasmu naqis. Baik.
Yang mana ta'rif ini adalah untuk kita mengetahui mengenai definisi, ataupun sebabnya memang kita dalam mantik sebenarnya kita bercakap mengenai ta'rif ini sebenarnya. Contohnya bila kita sebut al-insan haiwanun natiq, maka maksudnya kita bercakap mengenai al-insan itu. Al-insan itu mahiyah dia, apa yang kita nak konteks ayat kita adalah mengenai al-insan. Definisi insan adalah haiwanun natiq dhahik mashi. Manakala kalau kita kata farsun, kalau kita kata farsun, maka farsun huwa haywanu sahil. Maka kalau kita kata haywanu sahil, maka ayat itu adalah haddu tam, sempurna tu. Sebab ni dia qarib tadi dengan jinsul qarib, dan juga adalah fasal qarib. Yang kalau ustaz yang bagi panjang tadi lagi tam lah, lagi bil hadd tam. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan saya cuba ceritakan mengenai pecahan-pecahan ini, dan tidak ada salahnya kalau kamu nak tengok lebih detail lagi, kamu boleh rujuk kepada video-video yang menerangkan bab ini di dalam kelas STAM. Dalam bahagian STAM itu ada video-video yang berkaitan, kerana dalam buku kamu ini memang sangat simple dan sangat ringkas. Jadi dia punya penerangan pun ringkasannya tu. Jadi setakat ustaz bagi adalah berdasarkan apa yang ada dalam buku kamu dulu, dan untuk tambahan kita tambah di bahagian di dalam kelas kita insya-Allah nanti. Cumanya untuk apa yang kamu tahu, dalam ta'rif itu dia nak terangkan mengenai definisi. Definisilah ta'rif. Jadi dia menceritakan lagi. Sebab tu dia kata qaul syarih, syarah. So apa bila kita kata al-insan, insan sebenarnya insan nak cerita, ataupun alam kita nak cerita mengenai alam hadis. Alam hadis. Jadi ini juga berkaitan dengan ilmu akidah kita, ilmu akidah kita. Dan perbahasan dalam mantik, kita kena ingat selalu dalam mantik kita nak berhujah, hujah kita mestilah kuat, dan kita kena bercakap biar orang bila kita bercakap orang nampak terus. Yang tu kita nak, bila kita bercakap orang nampak terus apa yang kita katakan. Sebab itu kita kena ambil ta'rifan yang paling dekat tadi, dia kata jenis dekat, dan juga kena adanya fasal dekat yang cerita mengenai perkara dekat saja. Kalau kita cerita jauh sangat, takut akal orang yang mendengar tidak mampu nak capai. Jadi itu sahaja untuk bab ta'rif dalam kitab kamu ini. Dan ada sedikit yang Ustaz tak terang tadi, bukan kerana tak mau terang, tapi biarlah dia dicari, diusahakan dulu. Tak boleh bagi semua, kena usahakan sikit. Untuk itu, sekadar itu sahaja penerangan kita, dan InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kelas yang berikutnya jika dipandangkan usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.